warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika. Wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Junaidi bin Osman, Pengerusi NUTP Pahang, merangkap penolong setiausaha Biro Agama NUTP Kebangsaan selaku perantara program. Seterusnya yang saya hormati Saudara Kamaruzaman bin Abdul Razak, Presiden NUTP, barisan pegawai-pegawai tertinggi KPPK NUTP, seterusnya yang diraikan seluruh warga Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, tidak dilupakan yang diraikan para puasawan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah dalam program Tausiah Ramadan NUTP, kita akan membahaskan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu mendidik insan era pandemik COVID-19. Alhamdulillah, hari ini kita telah pun memasuki 18 Ramadan. Hari ke-18 datanglah sudah. Berbuka dengan sepiring juadah, habis berbuka tangan ditadah. Moga keluarga selalu mawaddah. Hari bertambah, musim berganti, fasa maghfirah sedang dititi, masa keampunan kini menanti, tambahkan ibadah lebih teliti. Kita bersyukur kehadrat ilahi kerana kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Namun kita juga dalam konteks kehidupan di seluruh dunia, kita sedang berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international. Dan tanpa kita sedari, hari ini genap 54 hari, kita berada dalam satu tempoh yang digelarkan kordon saniter ataupun Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Bagi orang Singapura dia panggil Circuit Breaker, CB measure. Jadi hari ini juga genap seminggu kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB, atau ada yang panggil PKP 5 yang bermula pada 4 Mei dan hari ini sudah genap seminggu. Walaupun sebelum ni ada beberapa negeri tidak melaksanakan PKPB ini, tapi kebanyakannya sudah mula membuka PKPB bagi membolehkan sebahagian besar aktiviti ekonomi dan juga sosial beroperasi. Ada negeri yang buat istilah yang berbeza-beza. Ada Selangor, dia ada panjang lagi lah, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat diubah suai. Ada pula PKPBD. Memang istilah jargon, memang Malaysia terkenal dengan istilah PKP lah, PKPB lah, PKPBD lah. Yang penting bagi kita PK lah sebelum nak keluar rumah demi keselamatan diri dan juga lingkungan kita. Bila bercerita tentang kelonggaran pada PKP ini, ada yang setuju, ada yang bantah. Bagi kita warga pendidikan, yang paling kita susah hati adalah apabila proses PNP tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Bagi kami pula di masjid sama juga, kita adalah kegusaran sedikit melihat begitu banyak kekangan untuk nak memulakan kembali perkara-perkara yang pernah kita buat dulu. Walaupun kita nak mulakan cara norma baru, tapi saya ingat susah nak mula buka masjid, buka sekolah ini. Lebih senang buka padang gau, pasar raya, lebih senang lah berbanding nak buka institusi pendidikan dengan masjid ini. Dan bukan sekadar di negara kita, kini ada 120 buah negara di seluruh dunia yang tutup total sekolah dan juga IPT mereka, yang memberi kesan pada 1.2 bilion pelajar dan juga mahasiswa yang terganggu proses PNP mereka. Kita dah ekonomi susah, tambah pula sekolah tutup, universiti tak berjalan, dah miskin, bodoh pula lagi. Ini yang jadi bala ni, itu yang jadi kita takut.
Ini kerana ada di kalangan kita yang begitu khawatir kepada ancaman pandemik COVID-19 ini. Tanpa kita memandang rendah kepada pandemik ini, kita nak terangkan bahawa kalau nak diikutkan ancaman, bila masa hidup kita ni tidak ada ancaman? Hari-hari ada ancaman. Kita daripada kecil duduk dan bermasyarakat dengan ancaman denggi, leptospirosis, orang panggil kencing tikus, penyakit taun. Tapi adakah kita menyedari ancaman tersebut? Tidak, kerana kita telah melakukan persiapan, persediaan dan kita reti bermasyarakat dengan mereka. Sebab itu, menurut laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kes jangkitan kencing tikus walaupun tidak diwawarkan tapi mencecah 1 tahun 3,665 kes. Cuba Ketua Pengarah Kesihatan hari buat taklimat kencing tikus, tak keluar kita. Dan penyakit kencing tikus setahun 48 kematian tanpa disedari. Denggi tak payah ceritalah, penyakit yang paling sinonim dengan orang kita. Kes denggi yang dilaporkan dalam setahun mencecah 108,698 kes setahun dan ada 277 kematian setiap tahun direkodkan. Kalau denggi nak ditaklimatkan tiap-tiap petang pukul 4.30, kita pun tak keluar rumah gamaknya. Dan untuk COVID-19 ini, kalau kita nak takut dengan dia, sampai bila? Sedangkan Kementerian Kesihatan sendiri mengatakan ianya akan kekal duduk dengan kita untuk tempoh 2 tahun. Untuk menghapuskan secara total, itu impossible. Ramai orang mengharapkan dengan buat PKP sampai hujung tahun, maka kuman tu mati belaka. Tidak. Saya petik Kementerian Kesihatan punya statement. Kata Kementerian Kesihatan, yang mampu kita buat hanyalah flatten the curve. Ini kalau nak bunyi macam cerdik sikit, flatten the curve. Kita hanya boleh meratakan saja jumlah sedia ada. Menghapuskan itu tak ada. Habis kalau 2 tahun benda ni masih ada, takkan 2 tahun tutup sekolah, letih, dalam miskin, bodoh pula lagi. Kita kena bersedia yang virus ini akan ambil masa yang lama untuk dihilangkan dan mungkin tidak hilang langsung. Adakah kita mahu ber-PKP selama virus ini ada dan tidak menggerakkan langsung ekonomi dan juga sekolah-sekolah? Sebab itu saya suka memetik kata-kata Tok Syam, Ketua Pengarah Kesihatan kita, pada press conference-nya 2 Mei yang lalu. Dengue is part of our community and we learn to live with them. Dengue juga sebahagian daripada sistem masyarakat kita dan kita belajar bagaimana untuk berhadapan dengan mereka. Maghrib suruh anak masuk rumah, spray dulu dengan Rizek lah apa macam-macam, beli ubat nyamuk dulu bakar, ada yang sekarang pakai elektrik. Kenapa kita buat benda ni? Kerana kita dah reti untuk bermuamalah dengan mereka. Yang penting ikut saja panduan daripada Kementerian Kesihatan. Elakkan 3C, confined spaces, crowded places dan close conversation. InsyaAllah kalau kita menerima realiti bahawa benda ini akan jangka masa lebih panjang, maka marilah kita pindah kepada satu fasa untuk buat norma baru dalam kehidupan. Kalau nak takut, tak tertakut dek kita. Hidup ni kalau nak melayan ketakutan, tak ada benda yang boleh dibuat. Sebab itu kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, orang yang takut tanpa ada ilmu, dia akan mati sebelum mati. Sebab al-khashiyah khaufun makrun bit-ta'zim wal ilmu biman takhsyah. Kita dalam tafsir Al-Maraghi sebut, kalau takut ini mestilah takut yang diiringi pengagungan kepada Tuhan, dan takut itu mestilah takut yang berilmu. Takut tanpa ilmu melahirkan paranoid. Takut yang tidak berilmu melahirkan penyakit-penyakit baru, melahirkan penyakit orang yang dipanggil sebagai germphobia, mysophobia, orang yang dia kena OCD, obsessive compulsive disorder, takut tak tentu arah dia panggil. Dunia mikroorganisma ini dunia yang tersembunyi. Benda halus ni memang ada yang Tuhan tak tunjukkan pada kita. Ini baru dunia halus mikroorganisma, macam contohnya misalnya bakteria, fungus, virus, alga dan lain-lain. Belum makhluk halus, hantu, jin, setan, toyo, pontianak. Kalau dibukakan semua, tak keluar rumah kita.
Kalau mikroorganisma, bakteria, fungus, virus, alga, jumlah mereka 20 kali ganda lebih banyak daripada bilangan haiwan di muka bumi ni. Nak takut semua, tak keluar rumah kita. Mikroorganisma ni dia tak nampak sebab dia begitu kecil, begitu halus. Virus yang digeruni ini, nama COVID ini, lebar dia hanyalah 0.5 mikron, bersamaan 500 nanometer. 1 nanometer bersamaan 1/1000 mikron. Habis macam mana nak buat? Marilah kita hadapi dengan penuh ilmu, dengan pendekatan yang baik. Kata cerdik pandai, jika anda mengambil risiko, mungkin anda akan gagal. Tapi jika anda tidak mengambil risiko, anda pasti akan gagal. Risiko terbesar seorang manusia adalah bila dia tidak melakukan apa-apa. Sebab itu kita merayu supaya pendidikan perlu diteruskan walaupun kita berada dalam keadaan ketakutan. Namun bagaimana bentuknya, biarlah ini difikirkan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Namun jangan dihentikan proses pendidikan, kerana pendidikan ni benda yang sangat mustahak. Tuan-tuan, kata orang cerdik pandai, if you want to be happy a day, make a party, go shopping. Kalau kita nak gembira satu hari, buat parti. Parti ni parti hiburan lah, parti birthday party, parti Tupperware. Jangan buat parti politik, pening kepala. Buat parti yang menggembirakan. Kita gembira, tapi satu hari saja. Ataupun go shopping, pergi shopping. Suka sehari sajalah. Suka. Sehari dua ni, kalau buka shopping komplek, barang murah. Sebab banyak barang-barang buruk dah dalam kedai, dia lupa buka aircon semua. Habis, berkulat habis, beg-beg semua. Suka pergi sehari sajalah. Lepas tu pening, duit tak ada. If you want to be happy a week, go holiday. Kalau nak happy satu minggu, pergi bercuti. If you want to be happy a year, grow a garden. Nak gembira setahun, tanam pokok. Tapi if you want to be happy for a long time, develop a human being. Tapi kalau nak happy sepanjang umur kita, mari bangunkan potensi seorang manusia. Manusia dimuliakan dengan satu titik. Ini kata cerdik pandai. Apa makna satu titik? Kalau kita eja perkataan bayi dalam tulisan Jawi, bayi ni beralif ya, bayi. Ya ada dua titik. Cuba kita buang satu titik, dia akan berubah jadi huruf ber. Ejakan balik, apa bunyinya? Beralif berya, babi. Satu titik saja berubah, maksud pun jadi lain. Sama juga kita eja perkataan kanak-kanak dalam tulisan Jawi, kaf alif nun qaf. Kanak. Nun ada satu titik. Tambahkan satu lagi titik, dia berubah jadi huruf te. Ejakan semula. Kaf alif te katak. Daripada kanak-kanak menjadi katak, daripada bayi menjadi babi. Artinya manusia, dia berbeza dengan makhluk satu titik saja secara falsafahnya. Dan apakah titik tersebut? Ilmu pengetahuan, pendidikan. Baik, itulah bagi orang Islam. Pagi-pagi lagi kita dah mengangkat tangan berdoa ketika sembahyang subuh. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk hidayat. Pagi-pagi lagi kita dah mohon kepada Allah, jauhkan kita daripada jadi jahil. Pagi-pagi lagi kita dah minta dengan Tuhan, tolong Tuhan, jangan jadikan aku hari ni bodoh. Jangan jadikan aku bodoh hari ni. Manusia kalau bodoh, tak ada ubat. Ubatnya adalah pendidikan, pendidikan, pendidikan. Sebab itu bagi orang Islam, wahyu kita yang pertama, Iqra. Wahyu pertama, suruh pergi sekolah, membaca, mengkaji, menyelidik. Jangan jadi bodoh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam satu hadis dia menyebut kegusaran baginda Nabi SAW, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Bila dunia nak kiamat, antara benda akan berlaku adalah ilmu hilang. Sekarang kita dah 54 hari, kat 2 bulan lebih,
Ilmu tak dapat nak dijalankan. Yang cikgu-cikgu hantar homework tu lain. Homework bukannya memberikan ilmu, tu suruh buat letih tubi. Ilmu tak dapat disebarkan. Ustaz-ustaz bolehlah pakai online. Itu pun kalau di bandar adalah wifi. Kalau duduk di kampung, mana nak menengok benda-benda online. Ilmu tak dapat nak dijalankan. Siaran televisyen, mana ada rancangan agama, tak sempat. TV merakam kan, kita kena PKP. Ustaz-ustaz yang dipanggil untuk buat rancangan agama, tak sempat. Itu yang stesen banyak cerita Hindustan pun ada, Shah Rukh Khan, tak ada cerita dah. Kita paling takut nak kiamat, ilmu hilang. Dan yang paling Nabi gerun, wayasbutal jahlu. Bila ilmu hilang, kejahilan makin menjadi-jadi. Menjadi-jadi. Dalam hadis yang lain, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fihal jahlu wa yurfa'ul fihal ilmu. Menjelang hari kiamat, akan ada beberapa hari, kata Nabi, kebodohan itu turun di bumi ini. Dan ilmu dihilangkan satu persatu. Kita tak dapat nafilah. Kebodohan ni memang sejak PKP ni makin banyak orang melakukan benda-benda bodoh, benda-benda mengarut untuk nak menghilangkan dia punya kebosanan dan bagai-bagai lagi. Maka di sinilah peranan kita warga pendidikan, tuan-tuan puan-puan selaku warga Kementerian Pendidikan ataupun warga NUTP, guru tenaga pendidik, kami para agamawan yang juga tugasannya untuk mendidik secara tidak formal. Di sinilah kita merasa prihatin. Andai kata pendidikan ni tak dapat nak diteruskan secara normal, adakah bangsa kita akan jadi bangsa bodoh selepas daripada ini? Mari kita belajar daripada bangsa-bangsa lain. Sebab itu, begitu mustahaknya pendidikan ini, tidak ada kompromi. Jauh lebih mustahak daripada pasaraya ataupun kebenaran mengayuh basikal di waktu petang. Pendidikan sangat mustahak. Orang tua-tua mengatakan, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Senada dengan kata-kata sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari. Bila anak tidak dilatih, kalau besar mak bapaknya letih. Dengan anak jangan alpa, supaya malu jangan menimpa. Bila banyak berlebihan suka, itulah tanda hampir duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar, janganlah kurang. Supaya anak jadi manusia, ditunjuk diajar sehabis daya. Supaya anak hidup selamat, ditunjuk diajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecil dididik, besar diajar. Apa yang nak dididik? Dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun. Sangat mustahak. Biar kita miskin, jangan bodoh. Bodoh tak ada ubat. Makan Panadol 2 biji tak jadi cerdik. Bodoh mesti dengan ilmu. Sebab itu ada satu kajian pernah dibuat oleh Dr. Farukh Salim. Dr. Farukh Salim ini Executive Director Center for Research and Security Studies di Pakistan. Ni think tank kerajaan. Dia buat satu kajian tentang why are Jews so powerful. Mengapakah orang Yahudi begitu berkuasa sekali? Kenapa mereka begitu power sekali? Padahal jumlah mereka tidak ramai. Seluruh dunia, Yahudi hanya ada 13.5 juta saja di muka bumi ini. 7 juta duduk di Amerika, ada 5 juta duduk di Asia, 2 juta di Eropah dan ada lebih kurang 100,000 yang bertebaran di Afrika. Tapi kalau dicampur semua sekali, Yahudi ni 100 kali ganda lebih berkuasa daripada orang Islam. Apa sebab? Why? What is the because? The because is, mereka amat maju dalam bidang ilmu. Mereka usaha untuk tidak jadi bodoh. Mereka sangat maju. Sejak 105 tahun, seramai 174 orang Yahudi menang 15 dozen hadiah Nobel. Dalam bidang literature mereka dapat 13. Dalam bidang chemistry ada 32. Ekonomi ada 27. Fisiologi dan perubatan ada 53. Bidang fizik ada 49. Dan daripada seluruh hadiah Nobel, hanya 4 saja yang dibenangi oleh 2.1 bilion umat Islam. Ini kita tak campur Nobel Prize. Kalau campur Nobel Prize itu
Nobel Prize ni Hadiah Sagawati je, Aung San Suu Kyi, Yasir Arafat tu kita tak haji. Ini yang sumbangan atas kajian. Baru 4, Najib Mahfuz bidang literature, Orhan Pamuk literature, Abdul Salam bidang fizik, Ahmad Zewaili bidang kimia. Orang India Mesir. Orang Yahudi mereka punya kajian sampai memberi sumbangan pada tamadun dunia. Sebab mereka sangat pentingkan kepada pendidikan. Siapa tak kenal Albert Einstein? Majalah Time gelarkan dia manusia abad ini, bukan man of the year, century. Albert Einstein, dan dia Yahudi. Berapa ramai orang Yahudi yang mencipta barang-barang, buat produk yang mana sangat memberi manfaat pada kita hari ini, Muslim tak Muslim. Siapa cipta bius? Benjamin Rubin. Dia Yahudi dan dia dapat anugerah Nobel. Siapa yang mencipta mesin dialisis, cuci buah pinggang? Orang Islam? No, William Kolff. Dia Yahudi dan dia dapat anugerah Nobel. Siapa yang cipta lampu isyarat? Charles Adler. Dia Yahudi dan dia dapat anugerah Nobel kerana mencipta traffic light, lampu isyarat. Punya cerdik, dia buat 3 warna satu dunia pakai. Hijau jalan, merah berhenti, orange standby untuk berhenti. Itu kalau peringkat dunia. Kalau Kuantan lain lah, merah tu berhenti, hijau jalan, orange tu kau tekan minyak lagi. Dia Kuantan dia lain sikit. Siapa yang cipta teori besi stainless steel? Benno Strauss. Dia Yahudi dan ciptaannya itu mendapat anugerah Nobel. Ni kita yang menjalankan live sekarang ini. Ada sistem audio. Sebelum mula kita ada testing audio macam-macam. Siapa yang mencipta sistem audio? Emil Berliner. Dia adalah Yahudi dan dia dapat anugerah Nobel. Dengan teori dia terciptanya mikrofon. Bayangkan masjid kalau tak ada mikrofon. Tanpa ilmu kita tidak ke mana-mana. Siapa yang cipta alat pita rakaman? Program kita ni ada yang rajin merakam, nak upload macam-macam lagi. Siapa yang mencipta formula untuk merakam itu? Namanya Charles Ginsberg dan dia seorang Yahudi. Sebab itu, mengapakah Yahudi begitu berkuasa? Bukan kerana mereka melawan Palestin senjata, tak. Mereka berkuasa kerana pendidikan, pelajaran, ilmu. Dan mengapakah umat Islam hari ini terlalu lemah? Lack of education. Bahasa Beraluhnya, jahil. Bahasa kampungnya, bodoh. Bodoh boleh melemahkan. Kalau kita tengok dari segi statistik, jumlah saintis di negara majoriti umat Islam ada 230 saintis per sejuta penduduk. Sedangkan di Amerika 4,000 saintis per sejuta penduduk. Jepun 5,000 saintis per 1 juta. Bandingkan dari ratio universiti, ada 57 buah negara OIC yang kalau dicampur semua, kita baru ada 500 buah universiti. Ataupun nisbahnya sebuah universiti untuk setiap 3 juta orang Islam. Bayangkan di Amerika, mereka ada 5,758 universiti. India saja, India yang sekarang ni orang banyak mengatakan semua kajian tentang ubat untuk mengubat virus COVID-19 sekarang sedang dikaji di makmal-makmal di India, di 3 buah makmal di India. India saja universiti ada 8,407 buah universiti. Umat Islam, gabung semua orang Islam, kita ada tak sampai 500 universiti. Bahkan negara jiran kita di selatan yang paling kecil, Singapura, walaupun negara kecil, local university saja ada 8, foreign university saja ada 7. Tak campur politeknik dan institusi twinning program, John Hopkins, Stanford College, University of Chicago Graduate School Business dan bagai-bagai lagi. Tapi bagaimanakah umat Islam? Walhal, wahyu pertama orang Islam adalah Iqra. Suruh sekolah, suruh belajar. Jangan jadi bodoh. Maka hadirin hadirat sekalian, besar atau tidak peranan yang sedang dipikul oleh warga pendidikan? Sangat besar. Bukan sekadar hantar homework suruh anak buat saja, tak. Mendidik lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Tak payah tunggu sekolah buka lah. Mari kita fikir sesuatu untuk mencerdikkan kembali anak-anak yang dah memang tak berapa nak belajar dah sekarang ini. Pendidikan. Isunya sekarang bagaimana kita nak isi amanah ini.
masalah kita di Malaysia adalah kita selalu sangat bercakap soal IQ. Kita sangat mendewa dan mengagungkan IQ, intelligent quotient, indeks kecerdasan, tingkat kepandaian seseorang. Ukurannya adalah pada kualiti IQ-nya. IQ tinggi kita memang perlukan. Kata orang cerdik pandai, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Namun dalam membantu kecemerlangan seorang manusia, seorang insan, IQ hanyalah sekadar 20% saja. 80% lagi adalah EQ ataupun emotional quotient, indeks emotional, iaitu kebolehan anak-anak murid kita untuk mengawal perasaan, kebolehan dia untuk mengawal emosi-emosi negatif, kebolehan dia untuk memasukkan emosi yang positif, sabar, tabah, tekun. Kita khawatir anak-anak murid kita sekarang ramai yang merasa pandai tapi tak pandai merasa. Pandai tapi dia rasa pandai, tapi dia tak pandai merasa. Tidak ada budi bahasa, penampilan diri, jati diri, dan proses ini perlu dilentur dengan pendidikan. Kalau tak dididik, kalau tak dilatih, kita akan jadi letih. IQ mustahak, tidak ada orang boleh nafikan. Tapi ada juga orang-orang yang hebat dalam dunia, IQ tidak tinggi tapi tetap memberi sumbangan pada dunia. Itu banyak. Thomas Alva Edison misalnya pernah dikategorikan sebagai pelajar terencak akal. Dia digantung sekolah 3 bulan. Tapi lampu yang sedang menyala dalam bilik pengetua, dalam rumah tuan-tuan, siapa yang mencipta mentol itu? Thomas Alva Edison. Cipta tahun 1879. Setelah dia gagal mencuba sebanyak 9,999 kali. Cubaan kali ke 10,000 barulah mentol dia menyala. Bukan setakat mentol, hari ini ada 1093 hak cipta yang dipatenkan atas nama Alva Edison, Thomas Edison. Itu kita tak habis, tapi tak boleh bawa cerita ni kan budak, jadi malas pergi sekolah pula. Tapi kita melihat tradisi ilmu, khususnya dalam Islam, dia meletakkan EQ dulu, baru IQ. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, dia mulakan bab dia adalah bab adab menuntut ilmu. Artinya pembangunan jiwa dulu, perasaan, perwatakan. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dia mulakan kitabnya dengan bab etika dulu, ikhlas, taubat, sabar, pembinaan watak. Kerana tak guna cerdik tapi mati rasa, tak guna cerdik tapi kurang ajar. Ramai anak-anak kita sekarang ni cerdik tapi dengan orang kurang ajar. Sedangkan Nabi pantang dia orang kurang ajar ni. Laisa min ummati man lam yahilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan umatku, maknanya macam cerai talak 3 itu Nabi sebut, bukan umatku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Yang kedua, orang yang tidak sayang orang muda. Yang ketiga, orang yang tidak memahami hak-hak orang-orang alim. Itu hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kalau kita meninjau kaedah pemerkasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dalam mendidik para sahabat bukan sekadar IQ, bukan sekadar EQ, tambah pula satu lagi ada TQ, Tauhid Quotient. Prinsip Tauhid inilah yang telah melahirkan revolusi hidup dan juga integriti di kalangan para sahabat. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu misalnya, dia sebelum masuk Islam, dia punya garam begitu luar biasa sekali, sehingga kan ibu-ibu dulu kalau nak tidurkan anak, mereka sebut nama Omar depan anak-anak, terus budak-budak pergi tidur. Jangan ada setengah anak pukul 12, pukul 1 tak tidur lagi, dia siang dia tidur, jadi malam dia telah tak tidur. Jadi macam mana cara nak menidurkan? Jadi dulu zaman Omar masa sebelum Islam, ibu-ibu kalau tengok anak tak tidur, dia akan tidur cepat. Kan Omar datang, tidur budak. Anak-anak takut mendengar suara, dengar nama Umar Al-Khattab, memang garam betul.
Lepas itu istilah saya, Umar Al-Khattab ni masa muda dia jahat macam setan. Jahat macam setan, istilah saya. Tapi Nabi transform dia, didik dia jadi satu orang manusia yang akhirnya Nabi declare, Umar, kalau engkau lalu di sebatang lorong, kalau lorong tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak kamu 360 darjah. Dulu dia jahat macam setan, sekarang setan lari bila nampak dia. Sama juga seperti Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, umur baru 20 tahun tapi telah diberi kepercayaan menjadi chef de mission ketika hijrah pertama ke Habsyah. Sama juga dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, umur baru 24 tahun tapi telah menjadi pegawai PTD di zaman Nabi, pegawai takbir dan diplomatik, dihantar menjadi duta muda ke Yathrib sebelum Nabi berpindah ke Madinah. Mana sebelum Nabi pergi hijrah, Nabi hantar dulu diplomat dia untuk buat perbincangan dengan puak-puak di Madinah, di Yathrib ketika itu. Sebab Nabi tak menonong saja, ini strategi kena ada. Jadi dia hantar orang muda-muda, Mus'ab bin Umair yang pandai berbahasa, penampilan bagus, budiman. Ini orang yang Nabi groom. Sama juga Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, umur baru 17 tahun ambil SPM, tapi diberikan kepercayaan oleh Nabi jadi panglima perang ketika pembebasan penaklukan Palestin. Artinya orang-orang macam ini Nabi ambil, Nabi groom mereka dengan kaedah tarbiyah yang disebutkan sebagai Tauhid Quotient. Selain daripada IQ, EQ, kita ada pula Tauhid Quotient. Sebab itu cabaran terbesar untuk kemenjadian para pelajar adalah peranan kita warga pendidik, peranan guru itu sendiri. Sebab itu kita ni kesatuan guru ni, perkataan guru itu gabungan dua suku kata, gur dan ru. Ni diambil daripada bahasa Jawa klasik. Gu diambil dari perkataan gugu, gugu. Ru itu singkatan dari tiru. Artinya guru ini diambil daripada perkataan orang yang dipercayai dan boleh ditiru. Gugu ru, boleh dipercayai dan boleh dicontohi. Iaitu ia bukan sekadar guru yang ditiru-tiru, tapi murabbi. Sebab itu murabbi ni dia satu akar dengan perkataan Rob, Tuhan, Rob. Murabbi, guru. Tarbiyah, pendidikan. Dia kalau murabbi ni pemelihara, pendidik, pengembang, pengurus sesuatu, macam suri rumah. Dalam bahasa Arab kita panggil Rabbul Bait. Bukannya dia Tuhan dalam rumah, dia adalah pengurus, perawat dan pemelihara rumah. Orang Melayu sebut suri rumah. Dalam Islam, dia guru ada beberapa level. Ada muallim, ada muaddib, ada murabbi, ada mursyid, ada yang levelnya mudaris saja. Dia mengajar saja. Yang mengajar ni bagi homework, mengajar saja. Dia hanya mudaris. Tapi kalau muallim, muaddib, murabbi, mursyid, pembentukan watak. Justru itulah kata Imam Al-Ghazali, murabbi dia mesti ada 3 sifat. Dia bukan sekadar bagi anak murid buat homework saja. Dia ada 3 sifat. Pertama, menyayangi. Yang kedua, tidak jemu menasihati. Yang ketiga, menjaga disiplin. Itu sifat murabbi. Di Indonesia ada satu kata-kata keramat pendidikan. Kata-kata ini daripada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ni tokoh pendidikan lah di Indonesia. Katanya dalam konteks mendidik anak bangsa, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutuuri handayani, katanya. Ing ngarsa sung tulada. Guru kalau duduk di depan murid mesti jadikan teladan yang baik. Dia tu mesti boleh jadi teladan. Ing madya mangun karsa, kalau duduk dia di tengah-tengah murid, maka dia mesti mangun karsa, menciptakan watak. Tuturi handayani. Tapi guru kalau duduk di belakang murid, kerjanya mendorong, menolak muridnya lebih depan daripada dia. Artinya guru walau di posisi mana pun kedudukannya dalam masyarakat, dalam sekolah, dia tetap berperanan, sama dia di depan, dalam ataupun di belakang. Ayolah guru-guru sekalian, marilah kita didik anak bangsa kita. Walaupun suasana pandemik ini sedang berlangsung, fikirkanlah satu kaedah. Jangan sampai anak bangsa kita jadi bodoh.
kerana terlampau lama tidak mengikuti proses pembelajaran. Nak takut virus, lagi 2 tahun baru selesai virus ini. Maka kita perlu berfikir sesuatu. Sebab itu, kalau nak mendidik secara kreatif dan juga berkesan, nombor 1 sekali, jangan jemu. Jangan fed up mengajar. Kalau dalam Quran ada satu watak yang terkenal, namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dia begitu gigih mendidik anaknya sampai metodologi dia mendidik anaknya itu direkodkan dalam Quran, dan Allah Ta'ala abadikan nama dia dalam surah itu. Ini special Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia bukan somebody, dia orang biasa. Ada yang kata dia tukang kayu, ada yang kata dia tukang jahit. Artinya biasa-biasalah. Tapi kenapakah dia direkodkan namanya dalam Quran? Metodologi pendidikannya. Kenapa? Sebab dia mendidik anaknya tanpa jemu. Dia tak pernah putus harapan dengan anaknya. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani jilid yang ke-7 ada direkodkan, dikatakan oleh para ulama, anak Luqmanul Hakim namanya Saron. Saron ini dia tak pernah peluk pun ajaran menyembah Allah, dan dia memang masih mabuk-mabukan, masih lagi huha-huha. Bila dia balik mabuk tengah malam, Luqmanul Hakim tunggu dan beri nasihat. Wahai anakku, yang nasihat tu direkodkan dalam Quran. Jangan syirik pada Allah, jangan samsin sangat, jangan nenek. Satu-satu dia nasihat. Anak dia kata, okey, jadi masuk kanan, keluar kiri. Esok anaknya balik mabuk lagi. Dia nasihat lagi. Dia tak pernah jemu nasihat anak dia. Walaupun dia tak tahu bila anaknya akan berubah, tapi dia sentiasa meletakkan harapan. Jadi sifat Luqmanul Hakim yang tak pernah jemu ini yang Tuhan suka. Kita mesti jangan jemu untuk mendidik. We not preaching hard, but reaching heart. Kita bukan nak mengajar teruk sangat sampai tak kenal ke dunia, tak kenal malam siang. Yang penting reaching heart, sampai ke hati. Kerana anak muda sekarang, they don't care what you know. What they know that you care. Dia tak peduli kita ada double degree, ada master, candidate, PhD. Tak peduli itu semua. Yang dia tahu kita ambil berat atau tidak kepada dia. Dan sistem mengambil berat inilah yang dipraktikkan oleh para agamawan, ulama-ulama besar dahulu, yang menjadikan anak-anak didik mereka begitu berjaya sekali. Maka hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan dengan kita membincangkan pada kesempatan hari ini dalam soal mendidik insan era pandemik COVID-19 ini, moga-moga mendatangkan semangat untuk kita berbuat sesuatu demi memastikan anak bangsa kita tidak terus-terusan berada dalam keadaan bermalas-malasan dan berbodoh-bodohan. Tanggungjawab kita terlalu besar. Kalau kita nak takut lagi 2 tahun pandemik ni kita akan hadapi, maka fikir-fikirkanlah apa tindakan yang perlu kita lakukan. Sekadar itu, kita kembali semula kepada Al-Fadhil Tuan Haji Junaidi bin Osman. Wallahu a'lam.